Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita untuk tahun ini. Tahun inilah ni kita akan akhir. Kalau panjang umur jumpa tahun depan. Dia asal dia punya ni bulan terakhir kita tahun 12. So jadi tajuk pengajian kita dengan Talbisul Iblis, kita sampai tu kali terakhir itu berkenaan dengan penamat bagi mutakallim, orang ahli kalam, ya, adalah keraguan dan juga kecau bilau. Dia berasal kepada masalah talbis iblis kepada akidah umat Islam itu sendiri. Baik. Jadi kalau kita lihat itu, kali terakhir kita bincangkan bagaimana apa pengarang buku kita rahimahullah menyebut berkenaan dengan tajuk talbis yang berlaku pada ahli kalam, yang mana apa datang pada akhirnya kita kata sebutan-sebutan yang tak patut keluar. Macam yang terakhir itu kita ambil berkenaan dengan bagaimana ahli kalam dia kata bahawa boleh untuk Allah Taala ni menipu, tapi Allah tak buat. Dia kata kalimah tersebut yang benda mustahil bagi Allah Taala, dari asal dikatakan pun salah sebenarnya. Dia kata berkemampuan Allah boleh menipu, harus untuk menipu. Dia kata tapi dia kata benda tu Allah tak buat. Ayat tersebut macam kita lah, benda ni tak mustahil. Benda tu kadang-kadang benda berkenaan bukanlah ayat patut keluar. Kita hanya berkata tentang Allah Taala apa dia cakap tentang diri dia. Apa dia tak cakap diri dia buat, yang kita pandai-pandai kata dia buat. Itu asas bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Taala tak disifatkan kecuali apa yang dia sifatkan dirinya sahaja. Bukan kita datangkan dengan kaedah akal, kita kata tak mustahil Allah macam ni, tak mustahil Allah macam ni. Itu bahaya yang kadang-kadang berlaku. Baik. Itu kali terakhir kita bincangkan bahagian tu. Bagian baik. Ini kita sambung insya-Allah. Okey. Wa qalatil mujbiratu, berkata golongan mujbirah, ini golongan jabariyah, la qudrata lil adami, tiada kudrah bagi seorang anak Adam, bal huwa kal jamad, bahkan seorang anak Adam itu seperti benda beku, benda yang tidak bergerak, tidak bergerak-gerak, maslubul ikhtiyar wal ifi', yang dicabut daripada anak Adam tu pilihan dan juga perbuatan. Ini sebab kita ni kedudukan kita ahli sunnah, kita tidak macam qadariyah yang menafikan qadar, yang mengatakan semua benda kita buat sendiri, qadar tidak ada. Kita tak macam Jabariyah yang katakan semua Allah Ta'ala tentukan, kita ada pilihan langsung. Sebab kita ni macam dikatakan oleh para ulama, kita tengah-tengah. So kita ni mukhayyar dan musayyar. Kita umat Islam berakidah dengan akidah kita ni adalah mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar pada pilihan Allah Ta'ala untuk diri kita. Macam kita terang itu, nak buat baik ke, buat jahat ke, Allah Ta'ala berikan kita contoh, jadikan untuk kita penyebab, lahirkan kita anak seorang Muslim, tinggalkan kita dalam masyarakat Islam. Tapi untuk kita buat atau tidak benda berkenaan, Allah Ta'ala tak paksa kita. Dia bagi kita semua asbab. Lalu dengan sebab pilihan dia beri pada kita, kita diberikan pahala dan dosa. Kita diberikan pahala dan dosa dengan pilihan yang kita pilih. Macam saya sebut itu kan, kita boleh datang kelas atau kita boleh pergi wayang pagi ni, dan tengok wayang ke datang kelas. Benda tu ada pilihan bagi kita, tak dipaksa. Bukan orang yang buat kebaikan tu dipaksa buat kebaikan. Allah Ta'ala datangkan sebab untuk buat kebaikan, tapi Allah Ta'ala tak paksa dia buat kebaikan. Allah Ta'ala tolong dia, bantu dia sampai ke pintu kebaikan, tapi bukan dia buat. Kecuali dia bukan dia, Allah Ta'ala paksa dia buat. Allah Ta'ala nak dia buat, maka Allah Ta'ala bagi sebab-sebab. Tapi dalam masa sama, dia pula kalau dia kata Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak bagi penyebab, dia tak terfikir pun benda baik tadi. Tak terfikir benda baik, tapi tak dipaksa lah untuk dia buat benda berkenaan. Sebab tu bila golongan qadariyah tu dia buang daripada Allah Ta'ala ni sifat qadar.
Sedangkan Jabariyah pula pihak yang mengatakan kita ni semuanya macam patung. Macam sekian, buat benda baik ke jahat sama saja. Ini masalah. Sebab ada orang kita jumpa dia kata baik ke jahat sama je. Mana boleh macam tu? Allah sebut dalam Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah kami akan perlakukan, kami jadikan orang yang mujrim, penjenayah, sama macam muslim? Malakum kaifa tahkumun, apa hal kamu fikir macam tu? Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan balasan syurga dan neraka. Untuk yang baik itu kebaikan, untuk buat keburukan itu keburukan. Menunjukkan kepada kat situ ada pilihan, Allah Ta'ala izinkan untuk kita pilih. Allah Ta'ala bagi kita pilihan, Allah Ta'ala bagikan asbab, bagi kita pilihan, buat atau tidak terpulang pada kita, Allah Ta'ala bagi bebas. Dia benda ni macam kita terangkan dahulu, kita kata bila kita nanti di akhirat nanti, bila dicabut oleh Allah Ta'ala akan qadar, diberikan kepada kita tak ada pilihan, Allah tak bagi kita pilih. Berlaku macam mana kita baca hadis berkenaan dengan orang yang terakhir masuk syurga. Kau orang yang terakhir masuk syurga dalam hadis Bukhari dan Muslim, manusia ini dibakar hangit, hangus, rentung macam arang, kemudian dikeluarkan daripada neraka, diletakkan dalam sungai Hayah, satu sungai dikatakan pintu syurga, Nahrul Hayah. Lalu hidup balik. Bila hidup balik, Allah Ta'ala letakkan manusia ni yang terakhir masuk syurga ni, dihadapkan dia ke arah neraka. Sini belakang dia syurga ke atas, bawah ni neraka ke bawah. So dia menghadap ke neraka. Dia menghadap ke neraka. Dalam hadis Nabi yang nyatakan, dia duduk situ, Allah Ta'ala biarkan dia duduk situ. Dia tak boleh pusing badan ni. Dia menghadap ke arah neraka. Sampailah bila mana dia berkata-kata. Dia kata, ya Allah, sakit dah kulit aku kena bahang neraka, sakit dada aku kena asap neraka, pusingkanlah aku ke arah lain, aku tak sanggup tengok neraka. Dia nak pusing badan pun kena minta Allah Ta'ala izinkan. Dia nak pusing badan, perlu Allah Ta'ala izinkan. Lalu dia minta, Allah Ta'ala pun kata kepada dia, adakah engkau mungkir kalau aku berikan kau perkara ini, engkau akan minta benda lain pula? Dia kata, tidak wahai Tuhan, demi kemuliaan kau, tak aku minta benda lain. Allah Ta'ala ambil janji dia, kemudian Allah Ta'ala pun ambil janji, Allah Ta'ala pusingkan. Boleh menghadap ke arah sana. Nampak sana, nampak syurga. Allah Ta'ala biarkan. Berapa lama dia duduk diam, tunggu. Sampai akhirnya, ketika mana dia tunggu tadi, dia terlihat sendiri ke syurga, nampak macam-macam. Dia meminta kepada Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, dekatkanlah aku ke syurga. Dia nak bergerak ni, tak boleh. Ini benda-benda yang saya perhatikan. Banyak di kalangan orang tak faham. Macam mana di dunia ini, kita dosa pahala, kita takkan boleh, kita diberi Allah Ta'ala kebenaran untuk kita buat apa kita nak buat, supaya kita ada dosa pahala. Adapun hari akhirat nanti, macam kita bangkit-bangkit, masuk alam barzah, soalan kubur, kita hafal kat dunia tak guna. Pasal amalan kita membantu kita untuk menjawab. Keluar daripada kubur, manusia ni kita semua dah berjalan. Tapi ada orang kan merangkak, ada mengesot. Dekat dunia dah berjalan dah, tapi dekat akhirat belum tentu boleh berjalan. Berdasar kepada amal. Mereka kat dunia dah berjalan tegak sekalipun, akhirat nanti, mahsyar nanti, mungkin Allah tak jadikan orang tersebut jalan macam ulat pun ada. Sebab bukan dengan kehendak dia lagi. Dan kalau ketika dia di bawah panasan matahari, kalau sekarang ni kita letak orang dekat depan tengah panas, orang lari. Nyoroklah ke orang lain ke. Tapi bila di mahsyar tu, tak ada siapa boleh gerak kecuali Allah Ta'ala izinkan. Di situ nanti boleh orang tu kata macam Jabariyah punya pendapat, iaitu kita ni macam benda beku, benda yang mati, tak bergerak kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Betul pendapat itu. Tapi kat sini tidak, Allah Ta'ala bagi kita izin untuk kita buat apa kita nak buat. Sebab tu kita bertanggungjawab. Bila kita cubit orang, kita ambil harta orang, kita makan yang haram, kita pukul orang, kita bertanggungjawab. Kita boleh kata, saya buat ni tadi pasal takdir. Saya buat ni dan takdir. Kenapa saya salah? Ini masalah kita faham. Jabariyah punya pendapat, kita salah, tapi dia kata Tuhan yang bagi kita izin. So kenapa kita dosa? Tak ada siapa berdosa. Itu tak kena. So kita belajar dalam masalah akidah, kita boleh buat benda yang salah, tapi Allah Ta'ala izinkan, bukan Allah Ta'ala paksa kita. Dia bagi kebenaran kita buat. Tak apa, tapi dia hukum kita nanti. Bukan dia suruh kita buat. Bukan dia suruh kita buat.
Itu yang kita panggil sebagai mukhayyar. Musayyar yang diperjalankan ada contoh kita lahir anak siapa, di negara mana, tahun bila, hidung kita panjang mana, kulit warna apa, rambut kita jenis apa, tinggi kita banyak mana. Semua ini ada penyakit ke tidak, ini bukan kerja kita. Inilah yang benda musayyar, Allah Ta'ala gerakkan. Sebahagian benda, keinginan kita, Allah Ta'ala bagi kita pilih. Tapi bahagian lain, itu adalah bergantung kepada apa Allah Ta'ala beri pada kita. Macam hari ini tuan-tuan dapat hadir ke sini, saya dapat hadir. Siapa yang hadir, siapa yang diizinkan, berapa ramai yang datang. Lepas tu hari ini panas ke sejuk, hari ini panas ke terik, panas ke sejuk. Semua sekali ni terpulang kepada Allah Ta'ala punya aturan. Ini panggil musayyar, diperjalankan. Mukhayyar, diberi pilihan. So kita ada dua sekali ada. Satu benda kita pilih, satu benda yang Allah Ta'ala beri pada kita sebagai benda tak ada pilihan kita. Dua-dua benda berkenaan berjalan pada kita. Sebab tu kita kata, ini yang kita nak bincangkan. Kita sebut Jabariyah cakap macam tu salah. Tapi ini talbis iblis. Talbis iblis. Sebab golongan kumpulan ni kita jumpa buat benda-benda maksiat dan dia tak rasa bersalah. Alasan dia sebab apa? Allah jadikan kita macam ni. Maka ada orang tu kita tegur, cakap-cakap yang salah, benda-benda yang cakap bersalah. Jadi tuan-tuan jangan salahkan saya. Allah jadikan saya macam ni. Jadi tak salahkan saya cakap salah. Tanya Allah Ta'ala. Ini masalah dia. Dia talbis iblis. Dan dia kata waqatul murji'ah. Berkata kalau murji'ah pula, inna man aqarra bisyahadatain wa ata bi kulli ma'asi lam yadkhulil nara asla. Sungguhnya siapa-siapa yang telah memperakui dengan dua kalimah syahadah. Dia dah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia datangkan apa segala maksiat sekalipun, tidak akan masuk syurga daripada awal lagi. From the start dia takkan masuk syurga, dia takkan masuk neraka. Takkan masuk neraka. Dia lafazkan syahadah, dia takkan masuk neraka daripada mana-mana arah sekalipun. Main murji'ah. Dia bagi dia tak, kalau selagi ada kepercayaan dan ada maksiat banyak mana pun tak salah. Dia macam ni, dia buat the opposite. Kalau orang yang kafir tu, dia buat banyak mana kebaikan sekalipun, kerana tak ada iman, maka dia tidak akan apa? Tidak akan masuk syurga. Pasal kerana apa? Dia tak ada iman. Yang ada iman ni, geng murji'ah ni, dia kata asal ada iman, buat maksiat banyak mana pun tak apa. Ini kalau kat Malaysia banyak kita perhatikan orang macam ni, pengen murji'ah yang tak solat. Lepas tu dia rasa insya-Allah selamat sebab dah syahadah kan. Dah syahadah. Dia Muslim syahadah. Dia tak solat. Dia buat segala maksiat. Dia rasakan apa? Maksiat banyak mana pun tak apa. Asalkan ada syahadah belum. Lepas itu. Itu kita tengok perhatikan masyarakat Islam kita ni, dia antara kumpulan yang para ulama katakan sebagai murji'ah. Banyak murji'ah. Yang dia lewatkan amal. Dia segerakan iman, dia lewatkan amal. Ini bukan masalah kalau tuan-tuan perhatikan. Dalam tajuk berkenaan dengan mukmin berdosa. Ni ada masalah fatwa. Para ulama zaman dahulu, zaman terkini lah sebenarnya, tak bersetuju dengan Dr. Syarif Qardawi hafizahullah berkenaan dengan tajuk wanita kafir, suami dia yang Islam. Wanita muslimah, suami kafir, boleh tidak? Sebab kalau dikata lelaki muslim, perempuan ahli kitab, ayat surah Maidah benarkan. Lelaki muslim, perempuan ahli kitab. Perempuan tu Yahudi atau Nasrani kahwin dengan lelaki muslim, boleh. Lepas tu soalan sekali, kalau wanita tu muslimah, suami dia kafir, boleh tak? Memang okey, ini ijma' bahawa tak boleh. Tapi Dr. Qardawi dia kata kalau perempuan tu duduk kat negara Eropah, dekat Amerika, dekat Eropah, minoriti muslim tak ramai. Lepas tu bila katakan wanita nak masuk Islam, dia nak masuk Islam tapi takut dia suami tu cerai dan sebagainya, dia boleh masuk Islam tapi tak usah pisah dengan suami dia. Dr. Qardawi kata tak payah, teruskan Islam walaupun tak payah bercerai. Sebab diorang minoriti muslim di negara tempat bukan Islam. Walaupun para ulama sebenarnya, jumhur para ulama tak setuju. Tapi Dr. Qardawi kata, dia wanita tu jadi wanita yang muslimah tapi berdosa, lagi baik daripada dia seorang wanita yang kafir tapi tak berdosa. Faham? Mana kalau dia masih isteri yang sah, tidak masuk Islam,
tapi dia kafir. Lebih baik dia masuk Islam, dia berdosa duduk dengan suami kafir, daripada dia jadi seorang wanita kafir yang duduk dengan suami yang sah. Alasan dia cepatkan syahadah. Ini masalah dia. Kalau kita kata, kalau daripada segi konsep, memang minoriti Muslim punya tempat macam di Eropah dan sebagainya, pendapat macam ni jalan. Sebab wanita tadi dia tak boleh pergi mana. Dia tak reti nak keluar dari negara dia. Orang Islam pun tak ada nak tolong dia. Bismillah. Tak ada orang Islam nak tolong bawa dia keluar. Maka dia boleh masuk Islam, tapi tinggal dengan suami yang sama. Ini pendapat Dr. Qaradawi, hafizahullah. Tapi pendapat jumhur para ulama, dia tukar agama dan pindah. Pasal dia ada diharamkan daripada suami dia. Tapi balik pada asal, Dr. Qaradawi kata, kalau perempuan tu takut, kalau dia masuk Islam, dia kena halau dan sebagainya, tapi dia masuk Islam juga. Cuma terus duduklah situ negara tu buat macam biasa. Maksudnya dia jadi muslimah berdosa lebih daripada kafir yang tak berdosa. Faham? Dia jadi wanita kafir yang tak berdosa, duduk dengan suami dia yang sah. Dia, kalau dia masuk Islam kan putus. So duduk lagi dengan suami yang sama kan berdosa. Tapi dia dah muslimah. So dia kata lagi baik dia jadi muslimah yang berdosa daripada kafir yang tak berdosa. Muslimah berdosa tapi kafir tak berdosa. Apa masalah dia? Kafir berdosa lagi teruk. Sebab dia takkan lepas. Muslimah yang berdosa mungkin boleh ampun lagi. Cuma kes tadi, kalau kita kata dekat negara kafir, logik. Tapi untuk di-applykan hukum ni kepada umat Islam, majoriti macam kita tak boleh. Kalau pada negara Islam macam kita sekarang ni, kalau kita buat hukum Islam macam ni, masalah. Jahanam kita. Yang kebanyakan orang masyarakat Islam kita macam ni fahaman dia. Fahaman dia adalah biarlah dia Muslim berdosa daripada dia jadi kafir murtad. Salah sebenarnya. Sebab konsep ni bila kita berada di masyarakat Islam macam ni, yang ramai, kita majoriti, tak boleh ada daripada kita ni fahaman murjiah tadi. Kedepankan iman, lambatkan amal. Amal kemudian tak ada pun tak apa. Amal kemudian tak ada pun tak apa. Yang penting iman dulu. Ada iman ada, tak ada amal pun tak apa. Ini salah. Sebab masalahnya dia kata sini. Dan mereka ni wa khalaful ahadits sihah. Mereka ni menyanggahi baik murjiah ke qadariyah ke jabariyah semua sekali, mu'tazilah. Dia kata bahkan yang apa yang kita panggil apa macam murjiah sendiri, mereka menyanggahi hadis-hadis yang sahih. Fi dukhuli usatil muwahhidin nar, berkenaan dengan masuknya para penderhaka yang bertauhid ke dalam api neraka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis-hadis yang sahih, memang ada disebut berkenaan dengan orang yang beriman tapi masuk neraka dahulu. Bahkan dalam hadis Nabi nyatakan, orang yang beriman ni akan masuk neraka tapi dibakar ikut kadar dosa masing-masing. Banyak dosa yang ada dia ada akan dibakar ikut kadar dosa dia. Bahkan ada yang dibakar sampai betis, sampai buku lali, sampai betis, sampai peha, sampai pinggang. Dibakar ikut kadar dosa masing-masing. Bukan kita tak nafikan bahawa manusia itu. Sebab tu hadis Nabi SAW yang sebut berkenaan dengan bila Nabi pernah sekali Abu Dzar Al-Ghifari. Dia hadis ni dua riwayat. Dari riwayat Bukhari, Abu Dzar jalan dengan Nabi tengah malam. Dari riwayat Muslim, Nabi tengah tidur, Abu Dzar datang rumah dia. Nabi tidur, Abu Dzar datang rumah dia. Kali pertama datang, Nabi tidur. Dia tak, hari kedua datang, Nabi jaga. Ketika dia datang tu, Nabi SAW ketawa. Dia pelik. Kenapa Nabi ketawa? Nabi kata Jibril datang kepadaku sebentar tadi. Jibril datang kepadaku sebentar tadi dan Jibril kata, wahai Muhammad, bergembiralah terhadap untuk umatmu. Siapa-siapa yang mati tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu benda pun, pasti masuk syurga. Dia kata ayat hadis itu datang itu. Siapa-siapa mati di kalangan umatmu yang tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu benda pun, dia pasti masuk syurga. Mana siapa mati tak syirik, pasti masuk syurga. Abu Dzar dengar jawab cerita tu, yang Jibril datang berita gembira untuk Nabi ketawa. Nabi senyum. Sampai ketawa kerana benda tu sangat menggembirakan. Lepas tu Abu Dzar tanya, wa in zana wa in saraq, sekalipun berzina sekalipun mencuri, takkan dia masuk syurga sekalipun berzina sekalipun mencuri? Mana kata Abu Dzar? Nabi kata wa in zana wa in saraq, sekalipun berzina sekalipun mencuri, dia pasti masuk syurga. Cuma kat sini para ulama fahamkan, maksud dia bukan macam murjiah kata, asalkan ada iman, tak syirik, pasti masuk syurga. Tak, ada masuk syurga lepas hisab, lepas azab.
Sebab level orang masuk syurga ni ada banyak. Ada yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tak kena hisap, tak kena azab. Ini yang Nabi kata 70,000 umat dia masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Kemudian Nabi kata ada yang masuk syurga dengan hisap, tanpa azab. Yang lintas dengan sirat macam kilat, macam kuda yang laju, yang sirat lintas dengan laju-laju tu, diorang kena soal jawab. Dia tak sama macam kumpulan pertama yang lintas terus tanpa hisap, tanpa azab. Jadi ada hisap. Dapat kitab dari belah kanan, diberikan hisap yang ringan, maka mereka tetap kena hisap, tapi tak ada kena azab. Kemudian ada kumpulan ketiga yang kena hisap, kena azab, baru masuk syurga. So kita ada 3 level ni. Yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab, tak ada soalan, tak ada azab. Satu. Kedua, kena soal, tak kena azab. Timbangan amal ditanya, tapi kena azab. Tak kena azab. Kena hisap, tapi tak ada azab. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan yang kena hisap, kena azab. Lepas tu baru masuk syurga. Kena hisap soalan, amal, kena azab dengan dosa, tapi ikut kadar dosa dia, lepas dosa dia bersih, baru dia masuk syurga. Dia bukan macam difahami oleh Murji'ah. Murji'ah faham, takkan masuk neraka langsung, asalkan ada iman. Memang kita memang ada. Kita faham Allah Ta'ala mengampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Tapi bukan ni konsep yang kita belajar dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahawa tak kisahlah ada dosa pun asalkan apa? Asalkan ada pernah syahadah. Kita tak ada yang tu. Pasal orang munafik pun lafaz syahadah, tapi mereka duduk neraka paling bawah. Munafik syahadah depan Nabi SAW, tapi diorang duduk neraka paling bawah. Menunjukkan bahawa syahadah tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala sejak asal. Bukannya kerana syahadah je lepas. Ini jaga-jaga Tapi dia kata, walaupun dia kata kerana hadis-hadis yang sahih datang tentang masuknya dalam para penderhaka ahli tauhid ni ke dalam neraka. Namun begitu dikeluarkan mereka daripadanya lepas itu. Lepas masuk neraka dikeluarkan balik. Okey. Dia kata, berkata Ibnu Aqil. Ibnu Aqil Jadi kata Ibnu Aqil, dia kata ma asbaha ayyakuna wadi'ul irja' zindiqan. Ibnu Aqil kata alangkah serupanya, alangkah jelasnya, serupanya bahawa orang yang meletakkan fahaman Murji'ah ni seorang zindik. Zindik ni kita sebut tu, lafaz digunakan oleh para ulama untuk sebut orang yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir. Orang yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir, dipanggil zindik. Zindik ni lafaz, pasal para ulama tak boleh nak melafazkan kafir kepada orang atau munafik kepada orang dengan mudah-mudah. Sebab bila kita kata kafir atau munafik, kita dah cop orang tu masuk neraka. Sedangkan orang yang zindik ni, dia tak mengaku dia kafir dan dia buat benda kufur, cakap benda kufur, tapi dia mengaku Muslim. So cara dia para ulama keluarkan satu kalimah baru. Kalimah ni tak ada kita kata ni, tapi zindik kita fahamlah, buat benda kufur tapi tak mengaku kafir. Zindik. Ni kata Ibnu Aqil. Dia kata alangkah serupanya orang yang buat hafaman Murji'ah ni adalah orang yang zindik. Dia kata kerana apa? Fa inna salahal alami bi itsbatil wa'id. Kerana keelokan alam ni, alam semesta ni jadi elok dengan ditetapkan akan amaran. So Allah Ta'ala janjikan neraka, janjikan siksaan kepada dosa-dosa. Maka orang berhenti buat dosa, jauhi akan maksiat, jauhi akan penzaliman. Kerana apa? Kerana amaran Allah Ta'ala. Kalau anda kata amaran tadi tak guna, sebab apa? Dah syahadah. Tuanku dah syahadah belum? Ada syahadah. Okeylah, buatlah tuanku nak buat apa. Curi ke, bunuh ke, tak apa. Mana boleh macam tu? Sebab manusia ni akan menzalimi orang lain. Sebab apa? Sebab saya dah syahadah. Buat apa pun tak apa, asal dah syahadah. Tak ada. Sebab kita tahu bahawa dalam konteks ini, kita kata bahawa orang ni, alam ini hanya jadi elok dengan sebab kerana apa? Adanya amaran. Dan juga wa'tiqadil jaza', dan kerana ada i'tiqad dalam hati kita, kepercayaan tentang ada balasan. Bahkan Islam ni dia berlainan dengan agama lain atau fahaman lain kerana dia ada pembalasan. Dan pembalasan Islam ni sebenarnya akhirat, bukan dunia. Kita tak nantikan orang tu kena hukuman dunia. Hukuman sebenar akhirat. Itu hukuman sebenar.
Hukuman dunia ni hanyalah untuk mengaturkan sistem hidup. Dan mahkamah pula hanya dalam Islam ni menghukum dari dua benda. Ada saksi atau ada pengakuan. Kalau tak ada dua ni, hudud tak jalan. Hudud dan jalan dengan itu je. Kita payah juga kan, orang tak nampak, orang tak sekian. Tapi di situ masalah sebenar. Sebab undang-undang agama, undang-undang peraturan jenayah ni tadi untuk menjadikan manusia tidak saling zalim menzalimi. Tak ada siapa bunuh orang suka hati, cederakan orang suka hati. Macam dalam Islam, tuan-tuan kalau patahkan jari orang atau putuslah jari orang satu batang, ini nilai dia 10 ekor unta, 20 ekor unta, 30 ekor unta. Ni satu jari ni. Set satu ni nilai. Dan masyarakat Islam kita kan kalau dia kata apa? Cederakan orang. Dan dekat Malaysia sekarang lah, orang tak fikir pasal kita cederakan orang, gaduh, kena denda setakat 350. Paling tinggi pun 1000. Ada tu yang kes ada orang apa, dekat mana tu, dekat Penang mana, dia naik bas, dia tumbuk ludah apa driver bas. Dan lempang driver bas, tumbuk ludah sebagainya. Kena 1000 je. Dan 1000 tu kan dapat dekat driver bas tu. Masuk dalam kerajaan. So orang yang kena, kita kena zalim, dapat apa? Tak dapat apa. Dalam Islam lain, dalam Islam kita dapat pampasan. Bila keluarga kita mati dan sebagainya, yang dapat pampasan keluarga kita, bukannya kerajaan. So orang tu yang paling rugi ketika kematian berlaku siapa? Keluarga. Bukannya orang lain. Tapi dalam sistem yang kita ada sekarang ni, kerana orang tak takut, gaduh-gaduh bayar 300.5. Cuba kena bayar setiap benda, patah gigi kena nilai dia, luka nampak tulang ada nilai dia, patah tulang ada nilai dia. Bukan mudah-mudah tahu cederakan orang. So dengan sebab itu peraturan-peraturan kisos contohnya, ia untuk supaya manusia saling hidup dengan aman. Yang mencuri potong tangan untuk aman. Waktu kita kan curi potong tangan orang tak mencuri, potong tangan orang mencuri. Jadi bila pencuri nak mencuri, dia takut. So itu sebab hudud tu berjalan. Hudud berjalan sebab itu, untuk memastikan masyarakat menjadi aman dengan keadaan tadi, bukannya dengan sebab kerana balasan sebenar akhirat. Pada manusia ni mungkin buat maksiat dan jenayah di dunia, tak ada orang tahu, tapi Allah Ta'ala tetap akan hukum hari kiamat nanti. Itu beza dia, yang banyak orang tak faham. Jadi dengan sebab itu ada i'tiqad tentang balasan. Maka Murji'ah ni, fal Murji'ah lamma lam yumkinuhum al-jahdul sani'. Dia kata, jadi mungkinlah dia kata golongan Murji'ah ni bila mereka tak ada hujah untuk menolak pencipta Allah Taala, lima fihi min nufurin nas wa mukhalafatil aql. Kerana apa? Kerana kalau mereka cakap Tuhan tak ada, kan, manusia lari tak nak dekat dekat orang. Dan juga menanggahi akal kita faham bahawa alam ni ada pencipta, mesti ada pencipta. Diorang nak kata pencipta tak ada, tapi nak cakap macam tak boleh. Maka dia kata asqatu faedatan isbat, maka mereka gugurkan faedah mensabitkan tentang ada pencipta. Bila kita ada pencipta, maksudnya kita kena patuh perintah dia. Itu faedah utama bila kita ada pencipta, ada peraturan. Macam kita Islah ni kan ada apa? Ada pemilik dia. Ada peraturan dia, mana tempat duduk, mana tempat baring, mana tempat sekian. Semua sekali ada dah. So maksudnya kalau kata bila ada pencipta, ada pemilik, maka ada peraturan. Diorang tak nak faedah. Kan? Bila orang tak nafikan pencipta ada, tak boleh. So dia nafikan apa? Faedah kita sabitkan ada pencipta. So faedah dia adalah kita ada ketaatan. Bila kita ada pencipta, kita kena ada ketaatan. Sebab apa kita ada pencipta tak taat? Buat apa? Sebab kita kata Allah Ta'ala pencipta alam. So tugas kita apa? Patuh. So dia buang kepatuhan tadi. Wahiyal khasyah wal muraqabah. Faedah kita kata kita pencipta adalah kita takut dan kita rasa pengawasan pencipta kita ke atas diri kita. Dia buang. Kita. Wahadamu siasati syar'i. Maka mereka merobohkan akan siasat syar'iyah. Mana siasat syarak ni, dan kita mengatur hukum, peraturan, kehidupan sebagainya, yang buang tak siap. Fahum syarru ta'ifatin 'alal Islam, maka mereka ni sejahat-jahat kumpulan ke atas Islam. Sebab mereka merosakkan Islam dari dalam. Pasal kumpulan-kumpulan lain tadi, perbincangan dia masih lagi dalam bentuk yang tak direct. Murji'ah betul-betul buang agama. Saya buang Islam. Pasal kita ni ada iman, kita ada amal. Ada buang amal. Dua basic kan. Agama ni ada iman, ada amal. Ada iman,
ada amal. Amal dia buang. Asal ada iman sudah. Amal tak ada pun tak apa. Jadi dia buang separuh agama. Saya kata agama ni terdiri daripada dua sudut. Percaya ada Tuhan, kemudian kita apa? Patuh kepada Tuhan. Patuh Tuhan tutup. So dia buang agama tanpa orang sedar. Cuma itu lah kita perhatikan. Jadi dalam masyarakat Islam kita ni, bab murjiah ni memang banyak lah. Memang banyak. Kita memang jumpa kumpulan yang belajar tarekat dan sebagainya, yang kata tak payah solat sebab Tuhan dah buat dan sebagainya. Dia macam Jabariyah sikit, tapi lagi dahsyat. Jabariyah kadang sebut je, cakap dia ada idea macam tu. Pergi solat lagi. Dengan Jabariyah zaman dulu, pergi solat juga. Dia kata tak solat. Zaman kita tak solat, tapi mengaku Muslim. Zaman dulu pergi solat. Mulut cakap macam ni, macam kita bincang tadi. Tapi solat pergi. Pergi datang hadir jemaah dan sebagainya. Lepas tu para ulama nak nikan diorang agak payah. Yang zaman kita sekarang ni tak buat ibadat. Kita tegur, dia kata jangan judge. Jangan hukum manusia. Anda tak tahu apa dalam hati manusia. Dia tak solat dan kita tak boleh hukum dia. Dia lupa sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Kita kata macam baru ni ada orang persoalkan yang tentang tajuk apa mufti wilayah sebut kan, suatu berkenaan orang tinggal solat. Dalam mazhab Syafi'i, orang tinggal solat dibunuh. Dibunuh. Dipanggil, suruh bertaubat. Dinasihat, suruh bertaubat. Dan lepas tu tak nak dibunuh. Sebab kalau dia tinggalkan solat seorang, nanti orang ni pun tinggal. Orang tu tinggal, orang tinggal. Semua sekali tinggal. Habis jahanam agama. Imam Syafi'i melihat kepada perkara macam perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar pada zaman dia, orang tak bayar zakat. Abu Bakar tak ajak bincang. Abu Bakar tak panggil mesyuarat. Abu Bakar buat apa? Keluar tentera. Serang kampung yang tak bayar zakat. Dia bukan setakat tanya abang, tak nak bayar zakat ni, abang tahu tak? Dia tak ada. Dia keluar tentera, serang. Diorang masih solat, tapi tak bayar zakat. Solat. Hatakan Omar ketika mana serangan nak dibuat, kampung tu masih lagi azan. Dan zaman Nabi hidup dahulu, Nabi SAW suka serbu musuh pada waktu subuh. Kalau waktu subuh tu Nabi nak serang, kalau dengar azan Nabi stop. Takut nanti ada Muslim ramai kat situ. Jadi Nabi berhenti. Zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, kampung tu tahu dah Muslim. Mungkin tak tahu. Diorang masih solat. Azan tengah azan, Abu Bakar keluarkan tentera serang kampung. Umar tak setuju. Umar kata, ya Abu Bakar, mereka masih solat. Abu Bakar kata apa? Kalau mereka sekat aku tali unta atau anak unta yang dahulu mereka bagi pada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka sebab tak bagi pada aku. Demi Allah, aku akan perangi siapa pisahkan solat dengan zakat. Zaman Abu Bakar tu, orang tak bayar zakat, tapi masih lagi solat, diserang. Zaman kita tak solat. Dia kata nak cerita apa lagi? Apa tinggal Islam dia? Ni bahaya dia. Zaman kita sekarang orang lupa. Mazhab Syafi'i tidak mengkafirkan orang tinggal solat, betul? Ahmad kafir. Siapa tinggal solat kafir. Mazhab Syafi'i, siapa tinggal solat tak kafir lagi, tapi tetap dipanggil, suruh bertaubat, tak bertaubat bunuh. Tak bertaubat tak solat bunuh. Ini mazhab Syafi'i. Bukalah kitab mazhab Syafi'i mana, besar-besar mana sekalipun, banyak Syarah Muhazzab ke, kitab kecil-kecil macam apa kitab Iqna' ke, kitab Mughni Muhtaj ke, semua sekali datang dengan hukuman bunuh bagi siapa-siapa yang tak solat. Ini kena faham. Sebab kita tahu bahawa seorang tinggal, lain tidak semua tinggal amal. Amal kita Islam ni tak ada Islam tanpa amal. Sebab orang-orang beriman dalam Quran Karim kan, orang bertakwa yang untuk mereka hidayah Quran, alladzina yuqimunas salah, beriman ghaib wa yuqimunas salah. Kan? Mereka beriman ghaib dan mereka dirikan solat. Mana ada Islam atau takwa tanpa solat? Mana? Walau sekali. Ini kerja kerajaan. Satu benda dengar ni. Kerja kerajaan, bukan kerja kita. Ini kena fine balik. Kena bagi kerja kerajaan. Orang tu tinggalkan solat, kerajaan panggil. Walau satu solat sekalipun, panggil dia suruh bertaubat dan sebagainya. Kalau dia memang berkeras tak nak solat, maka kerajaan panggil, suruh bertaubat, suruh solat, tak nak solat bunuh. Bukan mesti banyak kali. Panggil dia, kerajaan yang panggil kita. Kalau kita dipanggil masalah. Sebab tu hudud dalam Islam hanya dibawa oleh kerajaan, bukan oleh orang perseorangan. Faham tak? Walau satu solat sekalipun dia tinggalkan, itu dah besar. Dan sengaja tak nak solat. Kalau dia lupa ke, tak sengaja ke, saya tersilap lah,
pergi solat. Tak ada hal. Sengaja tak nak solat, kerajaan kena ambil tindakan. Sebab seorang ni tinggal, besok yang tu tinggal, lusa yang tu tinggal, tulat yang tu tinggal. Last sekali semua tinggal. Yang masa sekarang ni, semua tinggal. Sebab puasa kita dah tangkap orang kan, tak puasa. Sebab solat tak dan. Nak buat macam mana? Kadang-kadang satu stadium tak solat. Satu stadium tak solat. Nak panggil depan tu, pegawai apa? Jabatan Agama Islam tahan semua. Tak solat masuk apa? Masuk lori. Mana ada? Itu masalah sebenar. Dan kita kalau orang tu mengaku tak nak solat tu masalah dia. Dan kalau orang tu mengaku solat, saya solatlah, kita dipaksa untuk intip dia. Ini orang tinggal solat dengan sengaja. Zaman kita sekarang ni, solat ke? Alah, nanti ada tua sikit saya solat lah. Yang tak solat ke? Nanti dapat anak saya solat lah. Dapat isteri, dapat suami saya solat lah. Ada macam tu. Tunggu nak dapat anak pun solat. Ada tu tunggu pencin. Pencin saya solat nanti. Itu memang sengaja tinggal solat. Mana ada Islam ada tinggal solat macam tu. Mana kalau kita bincangkan kes Murji'ah dan sebagainya yang kita bincang ni, kadang-kadang cakap buat dia orang buat. Zaman kita sekarang ni bukan cakap, memang buat. Masyarakat Islam kita ni memang buat. Dan orang ni macam kes Murji'ah tadi, dia tak tinggal solat. Dia kata orang tu buat maksiat, tak apa, asalkan dia ada iman. Tapi dia tak ada dah buang praktis dengan sengaja tinggalkan amal ibadat, tak ada. Tapi idea ni dipakai zaman sekarang. Orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, sepah. Satu kampung ni kalau boleh bilang kot. Kampung sini, kampung sana, berapa ramai tengah-tengah azan maghrib tu main dam lagi. Berapa ramai kan? Itu kena jaga sikit sebab ini bahaya dia. Sebab benda ni dia rosakkan Islam kan. Pasal Islam dua. Dia bukan i'tiqad sahaja, dia ada amal. Islam dua. Kalau tuan kata beriman dengan Allah Ta'ala satu benda. Lepas tu dah beriman apa nak buat? Dia ada amal. Diorang buang ini. Tinggal iman je. Percaya Allah Ta'ala Tuhan dah, asal percaya. Ini rosak, syaitan mainkan, iblis mainkan. Berkata Ibn Jauzi kata, qultu, aku berkata, wajah Abu Abdullah Ibnu Karram. Dia kata datang Abu Abdullah Ibnu Karram. Dia kata fakhtara minal madhahibi arda'aha. Dia pilih daripada mazhab ni paling teruk. Wa minal ahadis adha'afaha. Daripada hadis paling lemah. Wa mala ila tashbih, dan dia cenderung kepada menyerupakan dan tashbihkan Allah Taala. Ini kumpulan lain pula lah. Kan dia ambil mazhab paling teruk. Dan juga dia fahaman dan juga hadis paling dhaif. Dan dia cenderung kepada menyerupakan Allah Taala. Wa ajaza hulul hawadith fi dzatil bari subhanahu wa ta'ala. Dan diharuskan untuk menyerapnya benda-benda baru dalam zat al-bari, itu pencipta subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud di sini ini geng-geng apa hulul ittihad. Ada kumpulan manusia ni percaya bahawa Tuhan masuk menyerap pada manusia atau manusia menyerap kepada Tuhan. Macam kita tengok orang menurun masuk jin kan. Ada orang dia nak Tuhan masuk dalam badan dia. Dia sebab macam ni, kalau tuan-tuan tengok sebahagian orang, dia fikirkan macam mana boleh para nabi tu buat benda jadi. Jalan atas air lah, belah lautan lah. Kan macam Al-Quran kata wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan kau memanah bila kau panah, Allah panah. Dia kata siapa Allah dalam tu. Dalam badan tu Allah Taala. Ini ayat yang benda itu sebenarnya kufur. Mana boleh Allah Taala masuk dalam makhluk? Tapi balik pada geng Mu'tazilah dia kan, haruslah kan. Allah Taala tak mustahil. Tak mustahil dia kata. Tapi itu bukannya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk menyerap dalam hamba dia. Macam orang Kristian, ada separuh tu, dia tak kata Isa tu anak Tuhan. Dia kata Isa tu Tuhan. Sebab Isa ni diresapi oleh Tuhan. Tuhan masuk dalam Isa. Kita kata Isa hidupkan orang mati, buat tanah, tiup jadi burung. Dia kata ketika itu Tuhan dalam Isa. Tuhan dalam Isa. Bukan Isa anak Tuhan dah. Dalam Isa tu ada Tuhan. Ini benda-benda yang sekarang terkeluar di masyarakat Islam kita ni, kepercayaan sedemikian. Bahkan dia kata apa? Dia kata innallaha la yaqdiru ala i'adatil ajsam wal jawahir. Dia kata Allah Taala tak mampu untuk mengulang balik jisim yang mati, hancur, berkecai. Allah tak boleh ulang balik. Wal jawahir, benda-benda yang ada macam plastik ke apa. Jawahir ni dalam kaedah ilmu kalam.
dia memahami benda wujud ni pada dua aspek. Satu jauhar, satu lagi arat. Jauhar ni maksud contoh macam ni. Benda ni ada. Benda ni ada. Objek ni ada. Ini jauhar. Warna dia itu art. Warna dia, berat dia, masa dia, waktu dia, lemah ke kuat dan sebagainya, itu sifat. Sifat tu art. Macam baju saya kan, baju purple. Dia kata ini art. Baju tu baju. Sifat tu lain. Sifat tu yang mendatang. Jadi orang kata Allah tak boleh buat benda. Benda-benda asal dah ada tak boleh, Allah tak boleh buat. Tapi dia cuma buat semula, memulakan ciptaan baru. Sedangkan Allah SWT sebut kan, Allah Taala yang membuatkan makhluk, wa ya'iduhu thumma yu'iduhu, kemudian dia ulang balik semula, dia ulang balik jadi. Bukan dia tak perlu buat baru. Allah Taala tak perlu buat baru, pasal dia bagi mereka orang yang belajar fizik dan sekarang belajar berkenaan dengan ilmu yang sains moden ni, dia kata macam unsur alam ni tak boleh kita musnahkan. Faham? Tak faham? Macam ni, kalau kita ada kertas, kita bakar, kertas jadi abu. Abu tu ada lagi tak? Boleh tak musnahkan abu tu? Boleh tak kita musnahkan abu tu? Tak boleh dah. Dia tukar rupa je. Daripada rupa kertas, kita bakar jadi abu. Abu tu boleh hilang tak? Boleh tak kita bakar abu, abu terus hilang? Tak boleh. Abu tu masih ada tak? Kita cuma tukar rupa. Kita tak boleh musnahkan. Macam air, kalau kita panaskan, dia menggelegak, dia meruap. Dia tukar daripada cair kepada gas. Lepas tu kalau disejuk, cair balik. Kalau tak, kita bekukan. Tapi kita tak boleh musnahkan. Kita boleh musnahkan atom. Unsur ni tak boleh musnah, dia kata. Jadi kata Allah Ta'ala macam tu juga. Sedangkan kita itu hak kita. Kita betul. Tuan-tuan boleh buat benda, tak boleh musnahkan. Tuan-tuan bakar ni, strom ni. Kalau bakar sekalipun, dia jadi arang, jadi abu. Abu tu ada lagi tak? Adalah. Kita cuma tukar rupa dia. Kita bukan binasakan dia. Di barang tu ada lagi. Jadi benda macam ni, kefahaman macam ni, dia kata Allah pun macam tu juga. Allah tak boleh buat benda baru. Allah Ta'ala cuma buat balik. Benda untuk wujudkan bukan kerja Allah Ta'ala, dia kata. Ini benda pasal dia letakkan Allah Ta'ala pada tahap makhluk. Ini yang berlaku daripada golongan. Golongan ni. Dia kata waqalat salimiyah. Yang terkumpulan sesat juga. Dia kata innallaha azza wa jalla yatajalla yaumil qiyamati likulli syai'in fi ma'nahu. Dia kata sungguhnya Allah azza wa jalla akan menjelma pada hari kiamat nanti kepada semua benda dalam maknanya, dalam pengertian benda tersebut. Fa yarahul adami wa adamiyan, maka akan melihat Allah Taala, seorang anak Adam tu akan nampak Allah Taala tu Adam, bangsa manusia. Wal jinni jinnian, dan bangsa jin lihat Allah Taala dalam bentuk jin. Ni geng-geng yang sesat ni, dia kata apa? Semua manusia, makhluk menyembah Tuhannya. Tuhannya tu kalimah maksud dia, kalau saya Tuhan saya, Tuan Haji Tuan Haji, Tuan belakang ikut Tuan punya rupa. Kalau orang ikut gara-gara sebagai mereka ni bayangkan Tuhan tu dia lesakan misli syait. Tahu? Tak supaya suatu benda pun maksud dia unik. Unik. Rupa saya, rupa Tuan, rupa sekian. Semua nampak Tuhan ikut masing-masing. Ni sewa jugalah. Tapi kita kata benda berlaku. Memang saya jumpa geng-geng Wahidatul Wujud yang percaya macam ni. Dia percaya bahawa kalau nak renung wajah kat dalam dada dia, dalam jantung dia, dalam hati dia, dia renung wajah ni. Kat sini. Bayangkan dekat jantung. Lalu dia kata itu rupa Allah Ta'ala kita. Mana Allah Ta'ala saya rupa saya, Allah Ta'ala abang rupa abang, Allah Ta'ala Tuan Haji rupa Tuan Haji, Allah Ta'ala sekian rupa sekian. Tak ada. Semua rupa boleh jadi apa saja. Ini masalah. Ini adalah fahaman-fahaman sesat yang berjaya iblis masukkan. Bahkan kadang-kadang diorang berhujah dengan Quran. Jumpa, dia kata laisa kamitslihi syai', lah tu dia kata. Pasal saya rupa saya, ada tak orang rupa saya? Mana ada? Saya lah. Tuan itu Haji lah. Tak ada serupa dia kata. Semua orang lain-lain. So Tuhan lain-lain dia kata. Tuhan awak lain, Tuhan saya lain. Dia ni, wajah ni, dikatakan sebagai wajah Tuhan. Tuan-tuan tengok cerita apa? Wali Songo yang Syekh Siti Jenar, kan dia pegang cermin, duduk pandang wajah kat cermin dia. Dia tengok muka dia sendiri. Dia kata muka ni lah Allah, muka Allah. Dia pandang muka dia sendiri kat cermin. So ini dia kata wajah ni wajah
Dia benar Allah Taala berjelma pada makhluknya kiamat nanti ikut rupa masing-masing. Ikut rupa masing-masing. Ini masalah. Ini perhatikan sangat bahaya. Tapi benda ni kadang-kadang orang Islam kita bercakap dan tak rasa kufur pun. Kita jumpa orang bercakap macam ni, dia tak rasa kufur pun cakap dia. Ini bahaya yang kita lihat. Wa qalu, dan mereka berkata, lillahi sirrun. Allah Taala ada rahsia. Allah Taala ada rahsia. Lau abtalahu la batalat tadbir. Kalau Allah Taala batalkan rahsia ni, nescaya batallah segala pentadbiran. Pentadbiran kita buat, macam saya buat pilihan, abang buat pilihan, macam tu ada rahsia Allah Taala. Kita dah rahsia Allah. Dalam kita ni ada rahsia Allah. Maka kalau dia batalkan rahsia tadi, terbatallah semua pengurusan pentadbiran dan takdirah. Ini kita kata fahaman wahdatul wujud sebenarnya. Dibina dari sini. Qultu, berkata Ibnu Jauzi, a'udzubillah min nazarin wa ulumin aujabat hadhil madhahibil qabihati. Madhahibil qabihata. Dia kata aku berlindung dengan Allah daripada pemikiran, pandangan dan ilmu-ilmu yang mewajibkan, yang memestikan datangnya fahaman-fahaman yang buruk ini. Kan fahaman semua buruk. Menjadikan Allah Ta'ala boleh menipu, menjadikan Allah Ta'ala dalam makhluk, menjadikan Allah Ta'ala tak tahu. Semua sekali ini adalah benda yang buruk. Okey. Waqad za'ama arbabul kalam. Ini sambungan ya. Dan telah menyangka sebahagian ahli pimpinan ilmu kalam, annahu la yatimul imanu illa bi ma'rifati ma rattabuhu. Bahawa takkan tersempurna iman kecuali dengan mengetahui apa yang mereka susun. Ini macam tuan dengar bila orang kata siapa tak ada faham, tak ada sifat 20 tak masuk syurga. Ada cakap itu. Tak hafal sifat 20 tak masuk syurga. Padahal itu diorang susun. Itu diorang susun. Siapa tak ikut apa susunan diorang tak masuk syurga. Takkan masuk syurga dia. Tak ada iman pun. Tuan dengar macam tu, ini fahaman dia. Wa haula'i 'alal akhta'. Ibnu Jauzi kata mereka ni di atas kesalahan. Li'anna Rasul SAW amara bil iman. Kerana Rasulullah SAW merintahkan untuk kita beriman, suruh kita percaya, beriman. Wa lam ya'mur bi bahsi mutakallimin, tapi baginda tak pernah suruh kita dengan kajian ahli kalam. Sebenarnya ahli kalam ni sebenarnya macam kita ceritakan itu, mereka sampai dalam umat Islam punya negara lepas tertakluknya Parsi dan Rom. Sebelum Parsi dan Rom masuk dalam jajahan Islam, tertakluk dengan Islam, fahaman ilmu kalam tak wujud. Ilmu kalam tidak ada wujud. So, ilmu kalam ni daripada fahaman Aristotle yang mana dia diterjemahkan ilmu-ilmu mereka ni kepada dunia Islam, dan dia tersebar luas lepas daripada umat Islam sibuk membaca tentang ilmu-ilmu tersebut. Dan bahkan sebahagian orang yang memang berfahaman seperti daripada kerajaan Rom dan Parsi tu masuk Islam, ada bawa apa dia faham daripada agama dia ke dalam Islam. Ini sebab kenapa kita lihat kejadian ini hanya kita jumpa lepas daripada tahun 200-300 Hijrah. 200-300 Hijrah baru jumpa benda ni. Sebab tu macam ada orang dia kata macam apa? Bila dia kata macam apa, saya dengar dia kata kita ni bermazhab Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Itu pelik. So, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia lahir tahun 260. 260 dia lahir. Habis orang sebelum tu akidah apa? Orang sebelum dia akidah apa? Dia 260 Hijrah dia lahir. Imam Syafi'i 150. Imam Syafi'i akidah apa? Imam Syafi'i mati, barulah Abu Hasan Al-Asy'ari lahir. Jadi macam mana boleh dia punya fahaman menjadi hukum untuk semua umat Islam? Pelik kan? Sebab tu ada orang kata tanya saya, dia kata apa mazhab akidah anda? Saya katakan dia mazhab akidah mana ada? Mazhab ibadah ada. Sebab para sahabat bercanggahan. Bab akidah para sahabat tak ada canggah. Tak terima mazhab dia panggil. Tak ada mazhab Umar, mazhab Ali, tak ada. Bab akidah, bab dalam fiqh je. Pendapat diorang tentang satu hukum, jadi diorang dengar, diorang tak dengar, diorang faham, diorang tak faham, ikut bahasa Arab dan sebagainya. Bab akidah diorang tak ada percanggahan. Semua para sahabat bersatu. Tak ada pecahan akidah. Jadi orang tu kata dengan kita, saya mazhab sekian, awak mazhab apa? Kita tanya soalan, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mazhab apa? Imam Syafi'i akidah dia akidah apa? Asy'ari, Maturidi. Mana boleh? Kawan tu lahir lewat. Dia dah mati pun kawan tu lahir. Macam mana? So sekarang kadang mesti kita perhatikan pasal ilmu kalam ni lepas daripada zaman-zaman para sahabat
zaman para tabi'in dan sebagainya baru start. Tapi akhir tabi'in kecil, ketika zaman itulah mula muncul macam zaman Hasan al-Basri, Mu'tazilah. Muncul zaman Hasan al-Basri. Wasil bin Atta' dan murid dia. Dan Hasan al-Basri ni dia adalah tabi'in kecil. Kan tabi'in besar tabi'in kecil. Dia tak jumpa Ali pun. Dia tak jumpa Ali bin Abi Talib pun. Dia kira tabi'in kecil. Sufyan al-Thawri tabi'in kecil. Dia tabi'in yang bawah-bawah. Jumpa sahabat-sahabat yang kecil, yang muda. Tak jumpa Omar, tak jumpa. Tak jumpa sahabat-sahabat yang awal tu. Nak fahamkan macam tu, kita nak tahu ukuran para tabi'in tadi. So zaman diorang lah keluar. Kenapa? So orang-orang di kawasan tempat diorang tinggal masuk Islam, tapi dalam kepala masih lagi ada idea agama lama. Agama lama, fahaman lama. Lalu diorang masukkan falsafah ke dalam Islam. Lalu diislamkan falsafah tadi, jadi falsafah Islam. Maka dipanggil ilmu kalam. Asal dia kafir. Ilmu falsafah ni kufur. Ilmu falsafah adalah ilmu kafir. Bukan ilmu Islam pun. Tapi diislamkan. Saya cerita kan macam kes apa, amalan-amalan masyarakat kan. Saya ingat lupa dekat Indonesia. Macam amalan apa, tahlil kan. Apa sambutan kematian, tahlil kunjung arwah ni. Dia asal Hindu. Memang di ulama apa, ustaz daripada Indonesia mengaku. Dia kata benar, ia daripada Hindu tapi kita Islamkan. Ia dari Hindu, kita Islamkan. Pasal perbuatan mereka apa, buat hari ke-7, hari ke-3, 7, 40 dan sebagainya itu tertib sampai sekarang. Orang Hindu buat. Orang Hindu buat benda tu dipanggil puja roh. Puja roh. Mereka puja roh apa pada hari-hari berkenaan, gantung gambar, kemudian buat baca mentera, asapkan apa wangi, asap ngapi. Jadi perbuatan pergi puja roh. Jadi bila dan Islam serupa, kata datang mana? Nabi tak ajar. Jadi orang mengaku, orang kata ia memang dari Hindu tapi kita Islamkan. Macam juga masalah falsafah. Falsafah ni kafir. Tapi diislamkan, dipanggil ilmu kalam. Dipanggil ilmu kalam. Asal filosofi, kalimah Greek. Filosofi, apa filosofi? Cintakan hikmah, cintakan kepada kebijaksanaan. Filosofi, falsafah tu bukan bahasa Islam, bahasa Greek. Filosofi. Tapi diislamkan jadi ilmu kalam. Anda faham Dia bukan daripada Islam asal. Diislamkan oleh sebagian ulama-ulama Islam. Jadi Nabi tak pernah perintahkan kita untuk bahas secara ilmu kalam. Allah wujud, lawan dia tiada, kalau wujud tak ada, tak ada. Sampai ada seorang orang asli tu pening kepala. Ada ke tak ada? Ada lah. Ada, lawan-lawan tak ada kan. Mustahil ada, wajib ada. Pelik betul. Dia digunakan mantik. Tahu mantik? Mantik ni ilmu kalam tu lah. Kaedah cara menentukan kebenaran berdasar mantik, logik. Bahkan di mutakhir zaman terakhir ni ada orang menyangka bahawa kalau siapa nak jadi mujtahid kena pandai mantik. Tak tahu mantik tak boleh mujtahid. Imam Syafi'i belajar mantik kat siapa? Sebab ilmu falsafah jadi Islam lepas dia. Bahkan diislamkan ilmu falsafah ni zaman 500 Hijrah oleh dua ulama Islam, Imam Juwaini dan juga Imam Al-Ghazali. Diorang yang islamkan falsafah. Sebelum tu falsafah kafir, tak ada siapa pernah ambil. Imam Syafi'i mana ada hidup zaman falsafah. Bagi Imam Syafi'i terkenal sebagai ahli hadis. Semua saya tentang falsafah masuk. Kita kata nak ilmu mujtahid kena ada mantik. Sahabat Nabi mana belajar mantik? Tapi kita dengar kaedah kena tahu bahasa Arab, kena tahu ini, tahu balaghah, tahu sekian, tahu mantik. Kenapa? Tapi ini kalau kita dengar belajar-belajar zaman sekarang ni banyak yang kata macam tu. Diketatkan syarat-syarat mujtahid tahu mantik. Padahal mantik ni bukan datang daripada Islam pun. Macam mana boleh jadi pengukur bagi ilmu Islam? Ini masalah dia. Kena jaga sikit. Maka dia kata Nabi tak perintahkan kita untuk berkajian dengan kajian golongan ahli kalam. Wa darajat sahabatil ladzina syahida lahum syari'u bi annahum khairun nas ala dzalika, dan darjat para sahabat yang disaksikan untuk mereka oleh syarak. Allah Ta'ala saksikan untuk mereka ni bahawa mereka sebaik manusia ada atas itu tanpa ilmu kalam. Mana ada para sahabat belajar ilmu kalam? Tiba-tiba nak jadi apa?
nak tahu agama kena belajar ilmu kalam. So sahabat belajar ilmu kalam kat mana? Faham tak? Kajian kalam ni kemudian. So diorang sahabat tadi tak perlukan itu pun. Wa qarara dhammun kalam ala ma qad asyarna ilaih. Dan telah datang celaan terhadap ilmu kalam ni pada apa kita sebutkan awal dulu. Yang kata Imam Syafi'i kata tentang ilmu kalam ni kan. Hukum aku pada ahli kalam ni adalah diikat dia, diarak ke satu kampung dan dipukul dengan slipper dan kasut yang kayu supaya kata inilah hukum orang meninggalkan sunnah pergi pada ilmu kalam. Imam Syafi'i punya ni. Memang Imam Syafi'i pun tolak. Tak siapa boleh. Tapi zaman sekarang ni kalau tuan-tuan dengar, dah ada wacana ilmu kalam. Dekat UM buat, dekat sekian buat, kononnya apa, nak hidupkan ilmu kalam. Kenapa nak hidupkan ilmu kalam? Kenapa tak hidupkan ilmu sunnah? Nak hidupkan apa? Ilmu kalam. Menyegarkan semula ilmu kalam. Kenapa? Sebab nak ajak orang tinggal agama sebenarnya. Sebab ilmu kalam ni akhir dia tak beragama lah kita. Sibuk ya tidak lah sekali tak buat amal. Bahas panjang-panjang 3 hari 3 malam berbahas. Amal tak buat. Sebab ilmu kalam ni kerja kita berbahas je kerja. Bahkan dia macam dikatakan dalam kaedah apa? Academic for the sake of knowledge. Demi kerana pengetahuan, bukan untuk amal. Kita pula dalam Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita belajar kita untuk beramal, bukan belajar untuk berbahas. Tak ada dalam Islam. Tengok kat sini, kata wa qad nukila ilaina iqla'ul mantiqi al-mutakallimin amma kanu alaih. Dan telah nukil kepada kita meninggalkan pencabutan meninggalkan ahli-ahli mantik di kalangan ahli-ahli kalam. Golongan mantik daripada ahli kalam, ya. Golongan apa orang yang dikirakan orang yang paling hebat lah dalam ilmu kalam ni. Tengok apa kata-kata mereka bila nak mati. Amma kanu alaih, daripada keadaan mereka berada padanya. Okey. Lima ra'au min kubihi ghawailih, kerana apa mereka lihat daripada bahaya atau buruknya tarikan atau bahaya ilmu kalam ni. Mereka nampak keburukan ilmu kalam, maka mereka cakap. Ini kata-kata mereka yang asalnya beramal ilmu kalam. Faqad qala Ahmad ibn Sinan, berkata Ahmad ibn Sinan, kana al-walidu ibnu Aban al-Karabisi khali. Dahulunya Al-Walid ibnu Aban al-Karabisi khali, bapa saudaraku, belah mak, mana adik-beradik mak aku, dia kata. Falamma hadaratul wafah, lalu bila dia nak mati, ni anak saudara dia cerita apa bapa saudara dia buat ketika nak mati. Dan memang Al-Walid bin Aban al-Karabisi ini salah seorang ahli kalam yang terkenal. Apa dia cakap ketika nak mati? Ni anak saudara dia cerita balik apa dia cakap ketika nak mati. Qala li banihi, dia kata pada anak-anak dia, ta'lamuna ahadan a'lama bil kalam minni. Korang tahu ke ada orang mengetahui ilmu kalam lebih banding aku? Qalu la, anak-anak dia kata tak ada. Qala fatattahimunani, lalu kamu akan buat tuduhan pada aku tak? Tak percaya dengan aku ke? Kalau aku cakap apa-apa kau tak percaya dengan aku ke? Qalu la, mereka tak. Qala, maka dia kata, fa inni usikum atakbalun, aku nak wasiat kamu. Kamu nak terima tak? Korang tahu tak ada orang ahli kalam lebih pandai daripada aku? Tak ada. Jadi kalau aku cakap apa korang tuduh tak aku tak betul? Tak ada. Sekarang ni aku nak nasihatkan kamu, aku nak wasiatkan kamu, kamu nak dengar tak? Diorang kata ya. Qala, berkata Al-Walid bin Aban al-Karabisi, alaikum bima alaihi ashabul hadis. Dapatkanlah kamu, pergilah kamu kepada apa yang berada padanya ashabul hadis, ahli-ahli hadis. Fa ini ra'aitul haqqa ma'ahum, kerana aku lihat kebenaran bersama mereka. Ni nak mati ni, dia cakap macam tu. Dia kata aku lihat diorang ahli hadis ni di atas kebenaran, ikutlah mereka di atas kebenaran, aku lihat macam tu. Ini salah seorang. Dan berkata Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Juwaini, guru Imam Ghazali yang terkenal dengan gelaran Imam Haramain, yang dia juga adalah orang yang terkenal sebagai mengislamkan ilmu kalam. Ilmu kalam, saya sebut 2 orang tadi kan. Ini salah seorang. Dia kata apa? Yaqul, dia kata, laqad jultu ahlal islami jaulatan. Aku telah pusing, aku telah jenuh, aku telah berperkitar pada ahli Islam dengan satu pusingan. Wa ulumahum, aku tengok ilmu-ilmu mereka. Kumpulan ni ilmu dia apa, kumpulan ni ilmu dia apa. Wa rakibtul bahral a'zam, aku dah naik kapal paling besar. Gitu. Laut yang luas aku dah naik dah. Wa ghustu fil ladzi nahau anhu, dan aku menyelam pada apa mereka larang aku. Mereka kalau korang buat kerja cari kajian, aku kajian banyak dah. Aku kaji banyak. Aku menyelam pada benda orang larang menyelam, dia kata. Kullu zalika fi talabil haqqi, semua itu dalam mencari kebenaran.
Semua tu untuk cari kebenaran. Wa haraban minat taklid, dan nak lari daripada tiru-tiru. Taklid, tak mau taklid. Sebab taklid ni macam kita terangkan, dia adalah ikut benda tanpa bukti. Kita dalam Islam diajar untuk ikut dengan contoh. Sebagai ittiba'. Dengan contoh Nabi kita ikut, itu panggil ittiba'. Kalau kita tinggalkan dalil, tak nak tengok Nabi buat apa, ikut je ustaz cakap apa, itu panggil tiru. Taklid ni ikut tanpa bukti. Macam apa, burung kakak tua kan, kalau dia bercakap assalamualaikum, dia tahu tak dia cakap apa? Burung kakak tua assalamualaikum, dia tahu dia cakap apa? Tak tahu. Saya ingat dulu macam apa, anak apa kat rumah kakak saya, ada burung tiung emas, dia jawab salam. Bila orang datang rumah, assalamualaikum, salam, dia jawab. Lepas tu jawapan dia, cikgu tak ada. Sebab anak murid kakak saya datang, jadi anak-anak dia kat rumah jawab, cikgu tak ada. So burung tu hafal, cikgu tak ada. Datang adik-beradik abang ipar saya pun, dia jawab cikgu tak ada. Assalamualaikum, salam, cikgu tak ada. Kalau datang tu pelajar betul lah, logik lah. Tapi datang tu apa? Yang datang tu adik-beradik abang ipar. Abang ipar saya punya adik-beradik pun kena halau juga, cikgu tak ada. Maksud dia tahu, burung tu tahu tak dia cakap apa? Tak tahu. Dia cuma tahu waktu. Kadang-kadang pagi kan, pagi-pagi pukul 7 pagi, waktu tu kakak saya jerit anak nombor 2, Angah. Jadi pukul 7 pagi dia akan bunyi. Angah. Macam mak dia menjerit daripada pos kereta, anak dalam rumah. Jadi burung tu dengar, dia tiru. Dia panggil Angah juga. Hari tak sekolah pun Angah juga pukul 7. Faham tak? So maksudnya dia cakap tadi kita tak tahu dari siapa pun. Itu tiru. So jadi Imam Juwaini dia kata aku nak lari daripada taklid. Punca dia orang membahas, mengkaji kalam, nak lari taklid. Wal'an, dan sekarang dia kata, aku dah pusing semua, aku dah tengok semua, aku dah tahu semua banyak benda, tapi semua tadi aku buat, hatta aku masuk pada benda orang larang sebab nak cari kebenaran. Tak nak ikut taklid, tak nak tiru-tiru. Tapi sekarang dia kata, faqad raja'tu 'anil kulli ila kalimatil haqqi, aku telah patah balik daripada semua sekali kepada kalimah hak, kepada kebenaran. Alaikum bidil ajaizi, hendak kamu semua dapatkan ilmu agama orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Dia kata, fa illam yudrikni haqqu bilatifi wirrihi fa amutu ala dinil ajaizi. Dia kata jika tidak menggapai aku kebenaran dengan kelembutan dan kebaikannya, lalu aku mati atas agama lebih agama orang yang lemah. Nanti kita dengar orang lemah tu apa? Wa yahtimu akibata amri ala rahili bi kalimatil ikhlas fal wailul libni uyuni. Kalaulah tidak mencapai aku kebenaran tak sampai kepada aku dengan kelembutan kebaikan Allah Taala, lalu aku mati di atas agama orang yang lemah, lalu ditutup amalku, urusanku, dan aku pergi dengan kalimatul ikhlas. Kalau bukan itu pengakhiran aku, dia kata, maka kecelakaanlah untuk Ibnu Juwaini. Celakalah Ibnu Juwaini. So maksudnya kalau aku tak mati macam tu, binasalah aku. Ilmu atau apa dia kata agama ajaiz. Atau satu riwayat dia kata ahli nasabur. Akidah ahli nasabur. Yang ahli nasabur ni orang awam biasa yang tak pandai ilmu kalam, yang tak pandai berbahas ilmu kalam, yang percaya Allah Taala Tuhan dan dia takut. Dah. Detail tak tahu. Macam kita nak cerita dulu, dekat Saudi Arabia ada orang buat, budak-budak muda dia naik kereta 4-wheel drive, ada video, kalau tuan cari dalam YouTube ada video. Dia bawa kereta dekat padang pasir, dia cari orang bawa kambing. Dia jumpa kat gembala kambing tu, dia pergi dekat, Assalamualaikum dan sebagainya. Dia kata, ni kambing siapa? Adalah aku, dia kata ada orang punya. Aku jaga je. Orang Badui cakap. Badui tu bawa kambing orang. Budak-budak muda ni datang naik kereta. Budak-budak ni kata, boleh tak jual seekor kat kami? Dia tak boleh, bukan aku punya. Alah, dia kata cakaplah hilang. Sampai kau 200. Dia tak nak, 2,000. Tak nak. Bagi kawan dia kata, kau bagi aku 200,000 pun kau tak ambil. Kau bagi 200,000 pun untuk ambil seekor kambing, untuk aku tipu tuan dia, pun aku tak ambil. Lepas tu dia tanya kenapa? Kan? Lepas dia kata, kalau aku bagi korang, aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti? Kalau aku bagi korang kambing seekor,
Aku ambil 200,000 tadi, aku beli kambing lain sekalipun, kan 200,000 boleh beli ekor kambing tuan beli. Boleh ganti 40 ekor kambing. 200,000 tadi. Tapi dia kata, kalau aku buat macam tu, aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Ini benar-benar. Badui tadi, kalau ikutkan, tak belajar tinggi. Tak belajar tinggi, tak adalah pergi bahas ilmu kalam ke, tak ada. Tapi takut Tuhan tu ada. Macam benda ni bukan pertama kali dibuat. Dulu zaman dahulu dibuat. Kalau kita baca dalam kisah para sahabat, Ibnu Umar pernah buat benda ni pada seorang gembala kambing, Badui. Ibnu Umar lintas jumpa dia, Ibnu Umar kata nak beli seekor kambing. Lalu Badui tu tak jual, tak boleh. Lepas tu Ibnu Umar pujuk last sekali Badui tu kata, kalau aku buat macam ni, aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Kalau aku buat, aku bagi kau kambing, aku ambil duit, aku tipu tuan aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Ibnu Umar dengar cakap lelaki ni, penangis. Mengalir mata Ibnu Umar. Sebab orang Badui ni tak perlu datang sampai pergi bahas-bahas panjang. Dia percaya Allah Ta'ala, takut Allah. Cukup. Yang kadang-kadang kita belajar ni ilmu kalam puluhan tahun tak takut Tuhan. Faham tak? Kita lah kadang-kadang ya, separuh orang tempat lain bukan sini. Kita belajar ilmu akidah ni naik turun kelas. Habis kitab ni, baca kitab ni kan. Punya banyak kitab kita baca. Tapi takut Tuhan tak ada. Macam mana Badui tadi takut Tuhan. Masa Badui tadi, dia takut Tuhan. Dia kenal Allah Ta'ala ada, takut Tuhan. Dah, habis. Itu agama Ahlul Ajaiz. Agama orang-orang lemah. Bukan orang-orang hebat. Kita kan bincang orang-orang hebat, belajar universiti mana, keluar universiti mana, ada PhD mana. Kita ingat itulah agama yang paling sedap, paling bagus. Tapi macam ni Imam Juwaini kata, kalaulah aku ni, kan, dia kata kalau sekiranya aku tak digapai oleh tak sampai pada kebenaran dengan kelembutan Allah Ta'ala, lalu aku mati di atas agama orang lemah, lalu Allah tak tutup aku, tutup pengakhiran amalku di atas, dan pergi di atas kalimah ikhlas, nescaya kecelakaan untuk Ibnu Juwaini, meruginya aku kalau tak dapat, dia kata. Dan dia kata apa? Berkata Ibnu Juwaini lagi, wa kana yaqulu ashabihi, dia cakap pada teman-teman dia, ya ashabana, hei teman-temanku, teman-teman kita, la tashtaghilu bil kalam, yang kalian sibuk dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yablughu ma bi ma balag ma tashaghaltu bihi. Kalaulah aku tahu ilmu kalam ni akan bawa aku kepada semua benda yang aku sibuk sekarang, sampai pada apa benda aku jadi sekarang, takkan aku sibukkan diri aku dengan ilmu kalam. Kalau aku tahu ilmu kalam bawa aku sampai kepada keadaan aku macam ni, sampai jadi macam ni, takkan aku sibuk dengan ilmu kalam. So bila dah start ilmu kalam tu masuk, nak tinggalkan payah. Betul, ada ilmu kalam, macam ada Imam Juwaini ataupun Imam Ghazali cakap, dia kata orang paling was-was ketika nak mati adalah ilmu ahli kalam. Nak mati pun was-was lagi. Nak mati pun was-was. Ya, tidak. Malaikat datang cabut nyawa dia pun dia masih was-was lagi. Macam tu kan tengok bila orang uduk was-was kan. Itu ilmu kalam tu. Niat kat mana? Ketika air mula kena ke ketika air lepas kena? Silap. Sebelum pula. Nawaitu usalli banyak kali. Itu ilmu kalam namanya kerja. Kalau kita ikut kepada tu, takbir Allahu Akbar, selesai. Tapi ilmu kalam kata kalaulah sekian. Tu jadilah sekali. Allah tak masuk. Allah. Orang nak rukuk, Allahu Akbar. Ya, ada satu cerita. Kawan-kawan saya cerita dekat Terengganu. Pak cik ni memang time biasa solat, dia datang kalau bukan jadi imam, ustaz-ustaz ada, dia lambat je dia. Allah. Tak masuk-masuk. Sekali, imam tak ada, kan, ustaz-ustaz tak ada, dia jadi imam. Tolak jadi imam, Allahu Akbar. Sekali je. Tak jadi imam sekali, Allahu Akbar je. Time dia duduk makmum, Astaghfirullahalazim. Allah. Faham tak? Itu usalli. Ini dipanggil sebagai apa? Was-was ahli kalam. Bayangkan ketika nak ibadat macam tu, bayang nak mati. Malaikat datang depan pun dia masih lagi Allah. Malaikat datang, dia masih was-was lagi. Tak ada siapa lebih was-was nak mati berbanding ahli kalam. Ini kata-kata ahli kalam lagi. Berkata Abu Wafa Ibnu Aqil kepada sebahagian teman-temannya, ana aqta'u anna sahabata matu wa ma arafu jauhar wal ard.
Aku nak putus, aku dah pastikan dah bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, mereka tak tahu pun apa dia jauhar dan arat. Pasal geng ahli kalam dia bahas apa jauhar, apa arat. Jauhar benda ni sekian, arat dia apa? Plastik. Dia ada warna biru. Warna biru tu adalah arat. Pasal warna biru dia tak boleh terapung. Faham? Tak boleh terapung. Dia kena ada benda, ada zat. Mana zat tu ada, barulah warna datang. Tak ada zat, warna tak ada. Okay, zat tu dipanggil jauhar. Yang datang color tu dipanggil arat. Benda ni Ibnu Aqil kata, aku dah pastikan Nabi punya para sahabat mati, tak ada seorang pun tahu ilmu kalam. Tak tahu jauhar arat, dia kata. Ya. Fa in radita an takuna mislahum fakun. Kalau kalian redha nak jadi macam para sahabat, jadilah. Wa in ra'aita anna tariqatal mutakallimin aula min tariqati Abu Bakar wa Umar fa bi sama ra'aita. Tapi kalau korang lihat berpendapat bahawa jalan ahli kalam lebih utama banding jalan Abu Bakar dan Umar, maka seburuk-buruk apa kalian lihat. Jalan paling teruk. Mana katakanlah Abu Bakar dan Umar pun jalan teruk, korang punya lagi bagus. Abu Bakar dan Umar hidup dan juga beriman tanpa ilmu kalam. Takkan korang punya pendapat lagi bagus daripada Abu Bakar dan Umar? Dan dia kata, dan beliau berkata lagi, waqad afdhal kalamu bi ahlihi ila syukuk. Dia kata telah membawa kalam ni terhadap ahli-ahli kalam ni kepada keraguan. Wa inna katsirun minhum ila al-ilhad. Dan banyak di kalangan mereka bukan setakat ragu je, bawa kepada ilhad, melawan agama, menentang agama. Tusyammu rawa'il ilhad fi falatati kalamil mutakallimin. Anda akan dapat lihat, akan dapat cium bau-bau atheism. Bau-bau atheisma, mana penentangan pada Tuhan, pada lipatan-lipatan kata-kata ahli kalam. Cara dia cakap, apa dia kata, macam alih macam tolak Tuhan. Wa aslu zalika annahum ma qana'u bima qana'at bihi syara'i'u. Dan asal benda ni adalah kerana mereka tak puas hati dengan apa yang telah puas hati dengannya syariat. Syariat dah puas susun, datang dari Allah Ta'ala, kita kata sami'na wa ata'na. Dia tak tanya kenapa, buat apa, bagaimana. Dah habis lah. Kita diajar untuk dari Allah Ta'ala penurunan, ke atas Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan, bukan bahas. Kalau itu bukan bahas, atas kita terima. Diorang sekarang ni dari Allah penurunan kepada Nabi penyampaian, atas kita bahas. Amal tak ada, bahas. Kenapa wa talabul haqa'iqa. Dan mereka cuba nak cari realiti, apa fakta dan sebagainya. Wa laysa fi quwwatil aqli idraku ma indallah. Sedangkan tak ada pada akal ni kekuatan untuk mengetahui apa di sisi Allah Ta'ala. Minal hikmati, daripada hikmah-hikmah allati infarada biha, yang Allah Ta'ala bersendirian dengannya. Allah Ta'ala ada kebijaksanaan yang dia tersendiri, yang kita takkan tahu dengan akal kita. Jadi kenapa kita nak fikir? Kalau benda yang kita buat, betul fikir. Tapi benda Allah buat, Allah turunkan atas kita, dengar dan taat, bukan dengar dan bahas. Okey? Wala akhrajal bari min ilmihi bi khalqihi ma alimahu huwa min haqaiqil umur. Dan tidak mengeluarkan Allah tabaraka taala dari pengetahuannya kepada makhluknya apa yang dia tahu, ia daripada hakikat semua perkara. Allah tak nak keluarkan semua pun. Dia bagi sikit-sikit je. Bukan untuk kita bahaskan ilmu kalam pada bentuk sedemikian. Qala, beliau berkata lagi, waqad balagtu fil awwali taulal umri thumma uttul qahqari ila madhhabil kutub. Dia kata, aku dahulu melampau pada yang pertama, permulaan dulu, panjang umur aku sibuk ilmu kalam. Kemudian aku patah balik, berundur kepada mazhab kitab-kitab. Pasal bagi ahli kalam ni, dia ilmu yang orang ada ni ilmu kitab, ilmu tulisan, ilmu kertas. Kita ilmu atas, tinggi daripada ilmu kitab. Jadi ilmu kita rujuk Quran, rujuk hadis sebagai ilmu kitab dia panggil. Rujuk kepada akal, fahaman dan firasat dipanggil sebagai ilmu kalam. Ini kebijaksanaan kalam dia kata. Tak ada kitab, tak ada tulis, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada tuduh, tak ada tulisan. Kita belajar dengan tulisan. Diorang anggap tanpa tulisan tu bagus. Tapi di sini ahli kalam kata, aku dulu sibuk pada umurku, separuh umurku yang pertama sibuk dengan ilmu kalam ni, habiskan, kemudian aku patah balik kepada ilmu kitab, mazhab kitab. Kita
Dan mereka sebut, kata Ibn Jauzi, mereka hanya sebut mazhab Ajaiz Aslam, ini mazhab Ajaiz Aslam, mazhab orang-orang lemah lebih selamat. Li'annahum lamma intahu ila ghayati tadqiq fi nazar lam yashhadu ma nafi yanfil aqlu min at-ta'lilat wa ta'wilat. Kerana mereka ni, orang-orang lemah ni, bila mereka sampai kepada sehabis penelitian pada pemikiran, mereka fikir, mereka tidak menyaksikan apa dinafikan oleh akal daripada elah-elah ataupun penjelasan. Mereka tak sibuk dengan apa yang akal tu sibuk terangkan. Lalu mereka apa? Mereka berhenti, orang-orang lemah ni berhenti pada garisan syarak. Apa syarak susun? Kanan, dia pergi kanan. Kiri, pergi kiri. Ahli kalam, bila syarak kata kanan, dia kata kenapa kanan tak kiri? Bila syarak kata potong tangan silang, kenapa kanan baru kiri? Kenapa tak kiri dulu? Kalau orang terkidal macam mana? Dia faham tak? Dia cuba main. Kenapa tak sekian? Ini benda-benda yang berlaku dalam ilmu kalam. Sedangkan orang yang lemah, dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Macam zaman dahulu lah, golongan munafik. Dia kata apa? Anuk minu kama amana sufaha. Adakah kami kena beriman macam berimannya orang bodoh? Dong kata para sahabat yang beriman buta tuli ikut arahan Nabi, orang bodoh. Kami orang pandai, fikir dulu, bahas dulu, bincang dulu, lepas tu baru buat. Lalu dia orang lemah tadi, mereka berhenti pada garisan syarak. Dia tak kisah masalah apa benda, akal datang lantaklah. Yang penting laksanakan perintah Tuhan. Wajanahu anil qauli bit ta'lil, dan mereka cenderung daripada lari daripada berkata-kata dengan illah-illah. Kenapa tak payah. Kadang kita jumpa pelajar-pelajar ramai tanya, "Ustaz, kenapa kat sini guna ba, tak guna min?" Ba huruf jar tu tak guna min. Kenapa gini guna fi, tak guna ba? Kan dalam bahasa Arab, kadang-kadang fi boleh tukar dengan ba. Pasal dalam Quran kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama diletakkan untuk manusia untuk ibadat, bi bakkata, bukan fi, bi bakkata. Kita dalam bahasa Arab, orang Arab guna a atau b, lantak lagi sibuk apa. Tapi dalam ilmu kalam ni budak-budak ni akan cuba, kenapa ba? Kenapa tak fi? Kenapa tak min? Kenapa tak gunakan lan? Kenapa tak guna la? Kenapa tak guna lam? Kan lam, la, lan. Semua untuk nafi. Kenapa kat sini pakai ini, sini pakai ini? Sibuk fikir buat apa? Yang atas kita patuh je. Tapi orang lemah macam tu. Orang rasa pandai, dia nak bergoreng dulu. Goreng dulu kan. Bincang dulu. Amal tak buat lagi. Yang penting bahas. Ini cerita dia. Maka dia kata wa ad'ana al-aqlu bi anna fawqahu hikmatan ilahiyah. Dan orang yang lemah ni tadi, dia tundukkan akal. Dia patuhkan akal dia tundukkan bahawa di atas akal tadi ada hikmah ilahi lagi tinggi. Fasallama, maka dia menyerah. Ini dipanggil akidah atau fahaman atau iman orang-orang lemah. Sebab tu yang dikatakan oleh Imam Juwai ini, aku beriman, apa tu? Iman ahli Naisabur. Siapa yang ahli Naisabur? Sebab orang Naisabur tadi katalah iman. Persoalan tak bincang. Yang penting kau percaya Allah Ta'ala, buat. Ada? Tak ada. Percaya Allah Ta'ala, buat. Tapi kenapa buat? Jadi kita ingat dulu apa yang saya nak ceritakan. Az-Zuhri pernah datang seorang lelaki jumpa dia. Kata kepada dia kata Nabi sebut laisa minna, bukan golongan kami. Man darul khudud wa syaqqal juyub, bukan golongan siapa lempang pipi, koyak baju. Lepas tu ada hadis Nabi kata, bukan golongan kami siapa tak hormat orang tua kami, tak sayang orang muda kami. Kan Nabi sebut laisa minna. So dia jumpa Imam Az-Zuhri, tanya pada Az-Zuhri, apa maksud ini? Memang kalau kita fikir balik, betul. Satu hadis ni berkaitan adab. Hormat orang tua, sayang orang muda, adab. Lempang pipi, koyak baju, bab qadar. Orang mati, musibah berlaku, lempang pipi. Ayo mak, ayo pak kan. Koyak baju. Okey, di situ masalah akidah. Lepas tu ada masalah Nabi kata, man asyara ilaina bihadidatin falaysa minna. Siapa acuh pada kami dengan senjata, bukan golongan kami. Tapi ini bab apa? Keselamatan. So kalau ikutkan hadis tadi, ada bab ini, ada bab ini. Ini bab akidah, ini bab adab, akhlak, ini bab keselamatan.
Tapi Nabi berikan satu hukum je, laisa minna, bukan golongan kami. So orang ni datang jumpa Imam Az-Zuhri, tanya soalan. Dia kata, apa maksud ini maksud apa? Dia kata macam Nabi sabda lah. Ya, tapi nak tahu lagi, last sekali kan Az-Zuhri tunduk sekejap, kemudian dia angkat kepala. Dari Allah Ta'ala penurunan, Allah Ta'ala turunkan wahyu ke atas Nabi, penyampaian Nabi sampaikan ke atas kita, penerimaan lah, bukannya gaduh, sibuk fikir-fikir. Kalau sekalipun ini bab akhlak, ini bab iman, ini iman qadar, ini bab berkenaan keselamatan, tetap Nabi larang buat, jangan buatlah. Jangan kita macam yang ini tak apa, yang ini tak jangan. Ini bab qadar ni kena redha. Ini bab ni tak apa. Mana boleh? Kena langgar, kena patuh semua sekali. Atas kita penerimaan, bukan atas kita perbahasan. Tapi ini berlaku zaman sekarang, orang sibuk perbahasan, tak sibuk dengan amal. Jelas? Ada soalan? Okay. Dia macam ni, sebab masalah problem dia, bila Allah Ta'ala yang letakkan hukum tentang pemulihan fi atau bi. Macam saya balik belajar Yaman, kita daras tu bil Yaman atau daras tu fil Yaman. Itu betul. Saya belajar di Yaman dengan guna fi, atau saya belajar di Yaman dengan di tu fi bi. Daras tu bil Yaman atau daras tu fil Yaman. Sama maksud. Memang kita kata mengkaji tentang bahasa Quran tu bagus. Tapi zaman kita sekarang ni problem dia, kita tak beriman macam tu dah. Sebab yang pandai balaghah Quran ni orang Arab. Zaman dulu, bukan zaman kita. Kita yang bukan orang Arab ni, bincang mana pun tak pandai-pandai. Percayalah cakap saya. Sebab balik pada asal kan, kita cuma setakat elah. Tapi elah tadi, kalau tak tahu pun tak apa. Bahasa apa ni? Tak tahu pun tak apa. Maksud ayat faham tak? Fi dengan bi tadi boleh guna pakai-pakai. Tak ada hal. Tapi bila kita berbincangkan panjang lebar, kadang-kadang benda tadi kita bincang. Contoh macam, kalau kita nak gunakan ilmu tadi, jumpa dengan orang Melayu kita. Pakcik, gila, jumpa orang Siam. Jumpa orang Siam, dia panggil pakcik kan? Dia panggil apa? Kalau orang Cina panggil asuk, akau, nyonya. Orang Siam panggil apa? Ada panggil kan? Ala kuliah kita panggil pakcik lah. Jumpa pakcik tadi, kalau kita tahu fi dengan bi tadi apa beza, boleh tak kita Islam kena dengan tajuk ini? Itu tak gunalah. Sebab tu kadang-kadang benda tadi tak berguna pada kita. Zaman Arab zaman dahulu, zaman Nabi, diorang pandai sangat syair, sampai kan bila baca Quran, diorang kata ini bukan kata-kata manusia. Itu yang ada guna. Bahkan zaman Nabi-Nabi pun tak bahaskan pun. Nabi baca saja, diorang dengar, diorang terus terkejut. Sebab ilmu diorang tentang syair. Kalau zaman kita tak pakai pun tak apa. Sebab tu macam dikatakan oleh Imam Juwaini tadi kan, aku habiskan masa umur aku pada benda macam-macam, last kali aku patah balik pada ilmu kitab, bukan ilmu pandangan, penglihatan. Jelas okay. Nanti tanya Ustaz, ada takut nak makan ikan, ayam, sayur pun nak basuh tak ambil selawat, minta penerangan. Okay, itu dia buat selawat. Para sahabat Nabi bukan setakat selawat, basuh pun tidak. Ni saya nak sebut para sahabat Nabi SAW, ini benda Ibn Taymiyah rahimahullah sebut dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, perbuatan membasuh daging tu adalah bid'ah. Okay, saya terkejut juga, apa masalah dia basuh daging? Kes dia macam ni. Okay. Tuan tahu tak sebenarnya, bila kita sembelih binatang yang kita sembelih tu, kita sembelih sini ke sini kan, tepi ke tepi, kita tak boleh potong kepala terus, tak boleh, kita nak kena keluarkan darah dengan habis. Bila kita putuskan sini dengan sini, dengan depan, sini depan ni dua urat makanan, saluran makanan, pernafasan. Sini urat naik, urat turun, darah naik turun ke otak. So bila dia potong dari kiri kanan, belakang sambung lagi ke badan, otak akan minta oksigen, minta darah. Jantung pam. Bila binatang tu menggelepar, sebenarnya dia bukan sakit.
Dia nak sampaikan darah ke atas badan. Jadi dia tendang, darah keluar habis. So daging binatang, binatang tu sebenarnya adalah bersih dah. Okey. Dan darah yang diharamkan kita makan bukan darah dalam daging, bukan dalam tulang, darah keluar ketika sembelih. Sebab tu bila Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya tentang tajuk ni, dia kata para sahabat Nabi dahulu tak pernah membasuh daging. Dia nak makan sembelih binatang tadi kan. Ya, kalau jatuh ke tanah kita basuh sebab pasir lah. Tak basuh. Dia kata potong basuh tadi pasal kita was-was dengan ni problem kita, takut kita basuh sebab kita kata najis. Tu was-was lah. Yang sebenarnya tak masuk. Darah tadi yang ada pada daging tadi tak haram pun. Orang kita basuh sampai putih. Dia gonyol sampai selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kan. Habis putih daging. Tak diajar oleh agama. Bahkan dalam membasuh dan sebagainya, perbuatan kita sebut nama Allah. Bismillah. Tak suruh selawat pun. Tak suruh selawat pun. Tak diajarkan. Ya. Itu kelakar dia. Tapi kes dia macam ni. Perbuatan membasuh daging sebenarnya adalah bid'ah. Kalau timbul tajuk orang tu percaya dia bersihkan darah kerana darah tu najis. Pasal najis adalah darah keluar ketika sembelihan. Darah dalam daging, dalam tulang halal. So daging tu tak payah basuh. Bahkan daging yang tak dibasuh tahan lama. Siapa-siapa kan bila potong-potong daging kena air. Letakkan sekejap lagi bakteria masuk. Daging tu akan busuk. Kalau daging tu kita biarkan tak kena air, dia akan tahan lama. Hatta kalau kita gantung kat bilik ni, dia akan tergantung, takkan busuk. Jangan lalat hinggap je. Kalau lalat tak hinggap, takkan busuk. So Allah Ta'ala jadikan macam tu. Jadi perbuatan macam tu, basuh daging, basuh sayur lah, basuh lah, bismillah basuh. Untuk selawat tak ada. Macam dari kita basuh sayur tu kan takut ada celah atau ada apa kumbang ke, yelah buanglah. Kalau guna air kencing pun basuhlah kan. Kalau orang tu guna baju air kencing kan, basuhlah, kena basuhlah juga. Itu sebab dia. Tapi biasanya sayur bab benda-benda macam tu tak bahaya. Yang bahaya dia bahan kimia dia. Bahan kimia dia yang digunakan untuk racun perosak, itu kena rendam. Bagi hilang dengan air garam untuk hilangkan dia punya racun. Itu masalah kesihatan, bukan masalah hukum. Bahkan berselawat dalam membasuh-basuh apa benda bukan diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tak payah basuh-basuh itu. Kita basuh bismillah, basuh. Dan yang digunakan oleh Nabi ajar kita untuk samillah, sebut nama Allah Ta'ala saja. Tak perlu gunakan selawat. Jelas? Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.